Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, ajarlah kami urusan agama kami. Wa alimna al-kitab, berilah pemahaman dalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berkesempatan untuk mentelaah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kalau kita baca kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kalau kita baca hazal kitab al-musamma Matla'al Badraini wa Majma'al Bahraini, bezanya Matla'ul marfu' bagi depan, Matla'al bagi atas, bagi nasab. Sebab kedudukan struktur ayat itu sendiri. Kalau kita baca hazal kitabu Matla'ul Badrain, dia jadi khabar kepada al-kitab. Kalau kita kata hadzal kitab al-musamma, dia jadi maf'ul kepada jumlah hadzal kitabul musamma. Jadi bagi depan ke bagi atas ke bergantung kepada cara kita baca dengan penampilan struktur ayat berkenaan. Baik. Kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Faqih Almarhum Syekh Muhammad bin Ismail Syekh Daud Fatani. Kitab ni disusun beliau untuk dijadikan rujukan bagi orang Melayu dalam memahami fiqh mazhab Syafi'i. Dan dia juga susun kitab ini dengan bahasa di zaman beliau sebagai rujukan untuk pengajian di pondok, di madrasah, di pesantren, di masjid, di surau dan majlis-majlis ilmu yang diadakan. Dan dia juga boleh dijadikan rujukan terbuka untuk umat Islam lah, khususnya umat Islam di Malaysia, di Nusantara, Singapura, Brunei, Selatan Thai, kepada fiqh mazhab Syafi'i. Dalam arti kata, pengajian fiqh bersifat pertengahan, taklah tinggi sangat, tidaklah rendah sangat. Sebab itu kitab ini dihasilkan untuk menambahkan bahan-bahan bacaan Islam yang muktabar. Ini kitab muktabar dan mudah dirujuk. Namun begitu, percetakan kitab ini telah mengalami banyak revolusi percetakan, sama ada guna versi asal ataupun sebaliknya, dan dicetak oleh banyak syarikat percetakan untuk memastikan kualiti keaslian. Namun begitu, kerjanya adalah sukar, kecuali kita boleh buat perbandingan dengan karya yang asal dan memerlukan kepada penelitian supaya gambaran asal permasalahan fiqh dan hukumnya boleh disinonimkan dan diberi pencerahan dengan baik. Dan yang paling bagus kitab ini adalah pemodenan dan penyusunannya dimulakan oleh Allahyarham Tan Sri Datuk Syekh Mohsin bin Haji Saleh
iaitu bekas mufti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Allah yarham sendiri tanggungjawab di atas penyusunan semula kitab ini supaya manfaatnya boleh diperluaskan oleh masyarakat umat Islam seluruh Nusantara. Dan kemudiannya kitab ini menjadi lebih bernilai apabila ia disemak dan diteliti oleh Sahibus Samahah, bekas mufti Pulau Pinang, iaitu tuan guru saya Sahibus Samahah Datuk Haji Hassan Ahmad. Dia bekas pensyarah Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam, bekas pensyarah UIA, dan kemudiannya jadi mufti Pulau Pinang dan menjadi penyemak ataupun tashih kepada kitab ini, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Manakala hari ini tuan-tuan, puan-puan, tidak ada kitab berkenaan, dan kitab ini sudah tidak dicetak lagi oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kita berusaha, Aswaja berusaha untuk mendapatkan salinan asal kitab ini dan kebenaran izin mencetak oleh Jawi ataupun JAKIM. Kita cuba minta dan kita akan cetak dan kita akan sebarkan untuk umat Islam di Nusantara kita bagi mempergiat dan memperluaskan pengajian dan manfaat yang terdapat dalam kitab ini, insya-Allah. Jadi oleh kerana tuan-tuan tak ada kitab ini, kita baca pengenalan kitab ini, bagaimana kata-kata alwan pentashih kitab ini, iaitu Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Hassan Ahmad, bekas mufti negeri Pulau Pinang, yang kini menjadi panel penasihat Bank Negara, tabung haji dan beberapa penasihat agensi agama. Kita baca mukadimah dia, ditulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, selawat dan salam ditujukan khas ke atas penghulu kita, kekasih kita, pemberi syafaat pada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan bagi sekalian makhluk, wa ala alihi, dan salawat dan salam itu juga ditujukan kepada sanak saudara kaum keluarga baginda. Sanak saudara kaum keluarga baginda ini terdiri di kalangan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak baginda, cucu-cucu baginda, menantu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan-keturunan baginda hingga ke hari ini. Kadang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut Habib, disebut juga Al-Haddad, Al-Attas, Al-Jufri, juga dikenali dengan Said bagi lelaki, Al-Alawi, dan juga dikenali sebagai Syarifah. Itu kadang-kadang mereka lebih memelihara keturunan mereka, keturunan yang mulia, keturunan yang suci, tahir. Sebab itu mereka tidak menggalakkan, bukan mewajibkan, bukan mengharamkan. Mereka tidak menggalakkan keturunan Said dan Syarifah ini berkahwin dengan orang yang ajam, orang yang bukan keturunan Said dan Syarifah. Kadang-kadang berlaku kolaborasi juga. Dah makin mu tengok aku suka, mu tengok aku berkenan, jadi juga jodoh di tengah Allah ni. Nah, tapi yang lebih penting bagi keturunan Said dan Syarifah ni, yang lebih penting ialah menjaga keturunan dengan menyemarakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna tamasuk bis sunnah, ihya'us sunnah, tamasuk bis sunnah, insya'us sunnah, ihya' sunnah. Baru penting kedudukan Said dan Syarifah tu. Ni kalau Said dan Syarifah tak sembahyang, tak puasa, tak jaga aurat, tak jaga pergaulan, tak jaga makan minum, tak jaga halal haram, tak jaga akidah, tak jaga syariah, tak jaga akhlak, ada maknanya. Du alihi wa alihi, sanak saudara kaum keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi dia tengok, kalau pak-pak Said dan Syarifah ni, kalau mereka itu buat dosa, buat maksiat, itu dosa peribadi. Jangan nak perhuduh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Itu secara umum. Itu dia.
Jangan tu. Jangan kita kata Pak Said pun tak semayang, Pak Said apa hari ni? Itu dosa peribadi orang tu tak semayang. Said lain semayang. Said jaga akidah, jaga fiqh, jaga akhlak, jaga agama. Nampak tak? Ada setengah tempat Pak Said dia terlibat dengan ajaran Syiah. Ada Pak Said terlibat dengan ajaran Wahabi. Itu sebahagian kecil je, bukan merangkumi keseluruhan keturunan Said tu. Nah, yang penting Said ni, Syarifah ni, dia keturunan mulia, asal usul dia mulia. Jadi patut menjaga agama bagaimana yang dipelopori baginda dan para alim ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib cintakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, wa ana tarikum fikum saqalain awwaluha kitabullah fi huda wan nur fakhuzu bi kitabillah wa itrati ahli baiti wa itrati ahli baiti wa itrati ahli baiti thalatha marrat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Maksudnya aku tinggalkan pada kamu dua pusaka. Pusaka pertama lebih besar daripada pusaka yang kedua. Pegang teguhlah kamu dengan pusaka yang pertama, iaitu Al-Quran. Padanya terdapat cahaya petunjuk dan hidayah. Dan aku tinggalkan kamu pusaka yang kedua, iaitu sanak saudara kaum keluargaku. Aku mengingatkan kamu, uzakkirukumullah fi itrati ahli baiti. Dalam riwayat, aku mengingatkan kamu bagaimana kamu memperlakukan kepada sanak saudara kaum keluargaku. 3 kali diulang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mengingatkan kita bagaimana kita berinteraksi dengan kaum keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya kedudukan mereka penuh kemuliaan. Kerana mereka lah panji agama Islam. Dan hadis yang lain baginda sebut a'immatu min Quraisy, ataupun Quraisy ulatu hazil amr. Quraisy lah yang menjadi pemimpin kepada urusan pentadbiran agama, ataupun urusan pentadbiran negara, pemerintahan tu. Jadi respect kita pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada. Walaupun Ustaz Zamiha ni keturunan Bangla mana, Nepal mana, Bengali mana tak tahu atau keturunan orang asli ke apa ke, tapi walaupun keturunan kita Bugis ke, Daeng ke, Melanau, Kadazan, Lusung, Bajau, Sulu, Melayu, Proto, Asli, Jakun, Penan, kita kena respect keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dasar la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga aku ini lebih kamu cintai berbanding kedua ibu bapa, nenek moyang kamu, berbanding anak cucu cicit ciak kamu, dan berbanding manusia keseluruhannya dalam hidup. Dan ulama menyebut hadis ini maknanya kita mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dunia dan seisi. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabun Nabi ini ialah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa mata 'ala al-Islam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini takrifkan oleh ulama yang hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam Islam. Adapun dalam Isra Mi'raj itu ada segelintir kalangan sahabat yang jadi murtad tu sahabat dia serut bahasa. Dia jadi murtad, dia tak termasuk sahabat yang maknanya dalam erti kata istilah. Okey. Kita banyaklah sahabat Proton, sahabat Ion, sahabat Kancil, sahabat Livina, sahabat apa nama ni Honda. Tak, banyak tu sahabat-sahabat kereta, sahabat duniawi ya. Ini sahabat Nabi yang mereka kedudukannya mulia dan dijamin memasuki syurga dalam kategori 10 orang yang utama, dan selebihnya 70,000 di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk syurga. Kita ni sahabat apa? Dia sahabat aswaja pun jadilah. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin, dan barang sesiapa yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja di kalangan umat Islam yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan akidah, syariat dan akhlak yang mulia, insya-Allah dia dikira mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari kiamat. Guru kita Sahibul Samaha Datuk Seri Haji Hasan Haji Ahmad disebut, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidayah dan inayahnya.
Hidayah ni petunjuk daripada Allah. Inayah ni perlindungan, bantuan daripada Allah. Dapat saya memberi sumbangan dalam menjayakan projek yang telah dirancang dan dirintis oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di dalam memoden dan menyusun semula kitab-kitab lama yang berguna dan tinggi mutunya. Ini kitab inilah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Sesungguhnya langkah sebegini patutlah diberi penumpuan dan perhatian dalam mengembangkan pengajaran dan pendidikan Islam sebagai panduan dan rujukan muktabar. Ini rujukan muktabar. Kalau soal mufti, Datuk Seri Hassan Haji Ahmad ni antara mufti yang paling alim di Malaysia. Dan orang masih ada. Cukup tawaduk. Betul cakap gitu, antara mufti-mufti yang paling alim di Malaysia ni Datuk Seri Haji Hassan Ahmad. Ni guru saya ni. Ada bapa Wahabi dia highlight Ustaz Zamihan ngaji Hasan Sakar Syiah. Dia berbual situ lah. Dia tak tengok Ustaz Zamihan ni belajar dengan Mufti Pulau Pinang. Dia tak tengok Ustaz Zamihan belajar dengan Datuk Hashim Yahya almarhum tu. Tu guru saya juga, bekas mufti wilayah. Dia tak tengok Ustaz Zamihan mengaji dengan Datuk Saleh Haji Ahmad, ahli Majlis Fatwa Selangor, ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang, ahli Majlis Fatwa wilayah. Dia tak tengok tu. Ustaz Zamihan belajar dengan Ustaz Ghazali Taib, ahli majlis fatwa wilayah Persekutuan dulu. Orang dia masih ada lagi. Umur 80 lebih lah. Dia tengok tu, dia fikir Ustaz Zamihan belajar Hasan Sakar Syiah, Ustaz Zamihan pun Syiah. Mudah je sipir dia. Sipir Wahabi nak lakukan kaedah pembunuhan karakter. Bila kita hujah pada Wahabi tak boleh jawab. Jadi dia burukkan, dia cuba bunuh karakter kita. Dia kata kita ni Syiah. Walhal yang bentang bahaya Syiah pada keselamatan negara depan PM aku lah. Yang bentang bahaya Syiah pada majlis raja-raja aku lah. Bukan Ustaz Wahabi. Dia boleh lagi dia kata kita Syiah. Nampak sangat Wahabi ni suka memperbodohkan masyarakat. Wahabi suka memperbodohkan masyarakat. Begitu cerita dia. Jadi masyarakat yang tak tahu hujung kala belajar dengan internet, dengan YouTube, dengan apa, dia memperbodohkan masyarakat gitu. Memang orang ikut Wahabi ni diperbodohkan oleh ustaz-ustaz Wahabi. Itu dia. Menyentuh penyusunan kitab ini dirasakan amat berguna kerana ianya memberi kemudahan, terutama dari segi bahasa yang mudah. Syekh Muhammad Ismail Fatani dia tulis kitab ni zaman dia dulu. Jadi bahasa zaman dia. Tak sesuai dah nak guna bahasa zaman kita. Kalau kita cakap bahasa zaman kita ni, orang dulu-dulu kata, dia ni cakap apa ni? Pelik pula kita. Jadi susah kita kata celah. Al-istilah la munaza'ata fi. Istilah tak ada bergaduh lah pasal istilah. Ni zaman tu, ni zaman lain. Kita tengok cerita Piramli, tu zaman lain, tulisan dia, ejaan dia, intonasi suara. Ini zaman kita. Dari segi memberi kemudahan, terutama dari segi bahasa yang mudah dan senang difahami, iaitu dalam bahasa Malaysia. Tajuk-tajuk diasingkan dan perenggan-perenggan dengan fasa-fasa yang menombor. Tengok, mudah rujuk, mudah faham. Tajuk-tajuk ringkas di tepinya, nota birai, hamish, dan di bahagian awal kitab ini dapat membantu, memudah dan meringkaskan masa pada pembaca untuk mencari masalah-masalah fiqh yang diperlukan. Dah buka ni, tengok tajuk, tengok pesurat, tengok juzuk, senang je kita nak rujuk masalah tu. Kalau ada orang tanya, wa imma kita ustaz, wa imma kita mengajar di masjid, di surau, wa imma kita qadi, wa imma kita mufti sekalipun, jadi ada masalah kontemporari yang berlaku memerlukan pencerahan, kita buka buku, tengok tajuk, tengok buku surat, mudah kita boleh beri uraian. Semasa saya mentashih draft akhir kitab ini, saya berpandukan pengalaman dan ilmu cetek saya yang ada ni. Guru ni dia rendah diri. Tak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang menyombong diri, dia diperhinakan oleh Allah. Barang sesiapa yang merendah diri, dia akan dimuliakan oleh Allah. Rendah diri, mulia oleh Allah, dan orang yang sombong diri, dia akan dihinakan oleh Allah. Tengok sini. Datuk guru kita ni, dia mufti dah. Tapi tak claim dia banyak ilmu. Tak claim dia ulama. Orang sekarang ni tak ada ilmu, claim ulama. Ulama merendah diri, tak claim ulama.
berbeza situasi dengan orang alim yang tawaduk dengan orang jahil yang takabur. Dan masyarakat kita ni tak erti nak beza mana intan dan yang mana kacau. Tak erti nak beza masyarakat kita. Apa yang ada di depan mata mereka, selebriti, keluar asap khabar, keluar radio, mengaku ulama, itulah ulama. Allahu Akbar. Semasa mentafsir terakhir kita ini, saya berpandukan pengalaman dan ilmu yang cetek yang ada pada saya serta merujuk pada beberapa buah kitab yang muktabar. Antaranya yang pertama, kita rujuk pada kitab Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, iaitu Hasyiah Al-Bujairimi Al-Minhaj, juzuk yang keempat, Maktabah Mustafa Babil Halabi wa Uladuhu, tahun 1950 Masihi. Yang kedua, nak tafsir kitab ni rujuk pada kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri, 2 juzuk kandungan kitab dia tu yang dicetak di Surabaya dan juga Singapura. Okey. Dan masa tafsir kitab ini juga rujuk pada kitab Al-Qalyubi wal Umairah, Qalyubi wa Umairah. Dalam judul kitab dia Hasyiatain ala Syarhi Jalaluddin Al-Mahalli ala Al-Minhaj At-Talibin Lin-Nawawi. Ada 4 juzuk kitab dia. Saya belajar kitab Hasyiatan Qalyubi wa Umairah ni di Jordan dengan Syekh Muhammad Nawawi Syafi'i. Saya belajar kitab Hasyiah Al-Bujairimi ni dengan Datuk Mufti lah. Okey, yang kitab keempat, okey, iaitu kitab Al-Iqna fi Hali Al-Fas Abi Syuja' oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Okey. Ini kitab ni pun kitab besar dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Daripada rujukan-rujukan yang dibuat di atas, jelas bahawa pengarang iaitu musannif asal kitab ini, Syekh Muhammad Ismail Fatani ini memetik dan menterjemahkan daripada beberapa buah kitab-kitab muktabar seperti mana yang diakui sendiri oleh beliau di bahagian mukadimahnya. Kitab Matla'ul Badri tulis dalam bahasa Jawi ni benarnya dia ambil pada kitab-kitab besar, dia terjemah nak menjadi pemudah cara pada masyarakat kita. Sebab tu Matla'ul Badri ni kitab muktabar. Kalau kita ngaji kitab ni beres dari sudut hukum fiqh. Tu dia. Maka nilai kita ini juga adalah muktabar. Ni kitab muktabar ni yang main-main. Kitab muktabar ni. Bukan kitab yang sembarangan. Kitab ini merupakan kitab yang muktabar, bukan kitab yang sembarangan. Dalam versi kitab asal yang ada beberapa hal yang perlu diperbetulkan kerana gugur atau hilang perkataan atau ayat. Ada jatuh perkataan atau ayat dia, atau huruf dia, atau titik dia boleh bertukar, tidak jelas, dan berlaku kesilapan aturan huruf atau penaifan. Jadi terpaksalah dirujuk pada kitab-kitab asalnya, antaranya seperti yang disebutkan di atas bagi mengesahkan hukum berkenaan, memperbetulkan serta melengkapkannya. Kalau ada salah, bukan kita kata salah Tok Guru, typing error, salah teknikal, percetakan, itu sangka baik pada ulama. Itu perlu kita ada kitab asal untuk dibuat rujukan. Saya mohon pada para pembaca yang arif supaya dapat memperbetulkan kesilapan saya dalam mentafsirkan pemodenan dan menyusun semula kandungan kitab Matla'ul Badri ini. Jadi Tok Guru kita Datuk Seri Haji Hasan Ahmad pun kata sepanjang saya mentafsirkan, kalau ada kesilapan, berilah teguran, penambahbaikan. Itu dia. Akhirnya saya berdoa moga usaha yang murni ini dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran daripadanya. Sekian, wassalam. Ni masa dia mentafsirkan kitab ini, Datuk Haji Hasan Haji Ahmad ni dia bertindak sebagai pensyarah Akademi Pengajian Islam Mesti Melaya. Tengok pada kitab ni ada metod penyusunan dan pemodenan kitab ni. Kita boleh tengok metod dia. Metod yang jelas, ada rumus, ada tajuk kecil, ada tajuk besar. Kemudiannya dia telah buat nombor-nombor bagi disusun secara teratur. Okay. Ada senarai singkatan kata supaya kita mudah
baca kitab ini. Dan kitab Matlab Badran ini disusun dengan tajuk-tajuk ringkas. Tajuk yang pertama ada mukaddimah, kata awal mengarang kitab ini. Kemudian kita akan bicarakan bab menuntut ilmu, kelebihan menuntut ilmu. Okey. Begitu juga kita akan bicarakan rukun Islam dan iman. Kita juga bicarakan tentang pengenalan ilmu akidah, ilmu yang berkait dengan sifat Allah, 20 sifat yang wajib kita ketahui, 20 sifat yang wajib kita ketahui, 20 sifat mustahil Allah, sifat yang harus bagi Allah, dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Juga mengenal Rasul, ada sifat yang wajib, yang harus, yang mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hubungan kalimat syahadah dengan makna akidah diperbahaskan. Juga diulas tentang rukun-rukun iman tadi, percaya pada Allah, malaikat, kitab, Rasul hingga habis. Dan barulah habis soal akidah, soal i'tiqad ni, barulah diulas oleh Syekh Ismail Fatani berkait dengan taharah. Mulakan dengan bab suci, bab suci, sama, berjana, suci bekah, bersugi, wudu, istinja, qada hajat, mandi wajib, nyapu khuf, tayamum, najis, cara menghilangkan najis, bab haid wanita, bab nifas, bab istihadah, bab masa mengandung, tempoh mengandung. Kemudiannya disusuli dengan bab 3, iaitu kita belajar tentang solat, solat fardu, solat sunat, waktu-waktu, solat jemaah, solat qasar dan jamak, solat Jumaat, solat hari raya, solat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, begitu juga solat khauf. Habis bab solat tu baru kita bicarakan bab jenazah. Jenazah, kematian, mati syahid, sembahyang gaib, lepas tu berkabung, talqin mayat, takziah, takziah lepas 3 hari, hukum berpakaian, pakaian, orang jatuh nak pakai sutra, apa hukum dia, celupan za'faran, celupan sumber, warna, cicing, emas, perak, ni cicing, emas, perak, suasa, maka kanak-kanak dengan sutra, habis. Lepas tu kita akan bahaskan juga bab zakat, perkara yang wajib zakat, zakat binatang, zakat emas perak, zakat biji-bijian buah-buahan, zakat perniagaan, zakat makdan, galian dan rikas. Begitu juga kita akan bahaskan tentang zakat fitrah, okey. Dan waktu-waktu serta yang berkaitan dengannya. Okey, golongan yang berhak terima zakat ada 8, kita akan bahaskan satu persatu. Juga kita akan belajar tentang kitab puasa, bab puasa ni, sampailah kepada kafarah puasa, i'tikaf, belajar bab i'tikaf dan hal-hal yang berkait dengan i'tikaf. Kita akan belajar juga bab haji dan umrah, miqat haji umrah, rukun haji dan umrah, perkara wajib haji umrah, ihram haji dan umrah, sunat haji dan umrah, bermalam Muzdalifah di Mina, melontar, tawaf wada, bahagian haji dan dam-dam haji, perkara yang diharamkan semasa ihram, tegahan daripada menunaikan ibadat haji dan umrah, dam haji dan umrah. Dan kita juga akan bicarakan bab korban. Korban kemboja yang Aswad buat ni ada 2 bahagian. 2 bahagian ni, 2 ekor lembu kita beli di Kemboja. Jadi boleh sertai ahli Aswad kita nak korban RM360 pun kedeku. Ahli sunnah awal jemaah, apa sayang ke duit? Gila sayang ke duit. Oh sayang ke duit yang gila. Gila sayang ke duit. Dia fikir apa lagi? Ada korbannya. Ambil 2 bahagian, 3 bahagian. Kita 2 orang anak bini 2 bahagian. Ini nak korban pun kedeku. La ilaha illallah. Esok lusa dah nak mati, tak sedar diri betul. Tak utama dia aswaja, tak sedar diri betul. Orang lain korban. Nak cukup 2 ekor lembu 14 bahagian tu, ya Allah, tangkai jerai, tangkai petai, tangkai rambutan, tangkai apa, macam-macam jenis tangkai dia kedeku. La ilaha illallah. Kadang-kadang ni datuk-datuk pun dekuk gak, duit banyak, dia sayang ke duit itu ayah duit banyak, sibuk masa. Makin banyak duit, makin sayang. Itu perangai dunia. Jadi kalau kita tak fikir dunia untuk akhirat, payah nak korban jalan Allah. Kita korban akikah. Ada orang tanya saya, mana lebih afdal, korban ke akikah? Korban lah, buat korban tiap-tiap tahun boleh buat. Akikah sekali je untuk kelahiran. Tapi pelaksanaan ibadat tu niat, dan dan cara kita laksanakan dengan sempurna bagaimana dulu tahu syarat. Jadi kita akan bahaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ni kita belajar tentang solat, solat sunat, solat jemaah, solat qasar dan jamak, solat hari raya, solat jemaah, solat qasar dan jamak, solat sunat, solat qasar dan jamak, solat sunat, solat jemaah, 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 solat qasar dan jamak, solat sunat, solat
Habis bab korban akikah, kita akan bicarakan bab sembelihan dan binatang perburuan. Banyak-banyak tu. Sampai pada 580 muka surat. Lepas tu kitab makanan pula. Makanan pula. Ada makanan halal, makanan haram, makanan lauk, makanan darat. Macam-macam ada. Okey. Campur dengan najis, mutanajis. Makanan ketika musafir maksiat. Makan mayat manusia, harus makan ketika mudarat. Tanaman yang disiram dengan najis. Binatang yang diberi makanan najis. Macam-macam. Lepas tu kita akan bahaskan kitab jual beli, sewa menyewa, pajak gadai, akad, khiyar, ijab qabul, syarat penjual, syarat pembeli, syarat maksud alaih. Baik. Atau riba, kita akan bahaskan bab riba. Jual beli yang ditegah tidak sah. Penjualan yang ditegah walaupun sah. Jual beli sebelum terima, khiyar, pilihan. Jenis-jenis penjualan usul. Hukum menjual buah-buahan dan tanaman yang telah nyata masak. Lepas tu pertelingkahan antara penjual dan pembeli. Akad fasih. Kita bersalah termasuk bab hutang piutang, bab qarak, bab hutang piutang, bab kitab bab gadaian, gada barang ikut cara Islam. Kitab syarikat, nak buat syarikat dalam Islam ni ikut kaedah juga. Wakalah, perwakilan, jual beli, sewa menyewa, pajak gadai apa semua sekali. Kitab pinjam meminjam, kitab pembahagian keuntungan. Ijarah, sewa menyewa, kitab Ihyaul Mawad. Kita ambil tanah kerajaan, kita buat tanaman apa semua, hasil masa beli kalau kita jual, kita ambil makan untuk kita. Banyak lagi dalam ni kita akan belajar dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. InsyaAllah. Kitab ni ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Kita akan buat surat rasmi. Sewajar akan buat surat rasmi pada JAKIM. Kita minta kitab ni dicetak semula. Ataupun kita minta JAKIM cetak, kita beli. Cara yang kedua, kita minta filem dengan JAKIM tu kita cetak sendiri. Tak tahu mereka bagi ke tak, kita minta ya. Untuk nak menjamin survival mazhab Syafi'i diajar dan disebarkan insya-Allah. Okey. Jadi setakat itulah. Manakah kita tak ada kitab, ini hanya pengenalan pada kitab Matla'ul Bahrain wa Majma'ul Bahrain insya-Allah. Jadi kita akan teruskan lagi pelajaran kita masa-masa akan datang dengan 3 kitab sekaligus. Setengah jam. Kita baca express. Sebab masing-masing sibuk tugasan apa semua sekali. Kita baca express. Setengah jam. Jadi pertemuan kita sejam setengah. Campur yang soal jawab lambat mari apa semua sekali. Jadi 2 jam juga. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.